rumah dia yang ada berjuta lebih cantik daripada suasana ni. Tak ada kan? Tenang, nikmat, seronok dan sebagainya. Dan waktu itulah sebagai seorang manusia yang Allah kurniakan kita, dia panggil ainul basirah, maknanya mata hati. Mata betul dia kadang-kadang dia nampak, tapi mata hati dia boleh renung. Oh, inilah dia kebesaran Allah yang tak dinilai, tak boleh nak dibanding dengan hak yang diciptakan manusia. Jadi ini tabiat dan naluri manusia, dia nak balik kepada alam semula wajib lagi. Ya? Dia nak balik ke sini kerana itulah Allah jadikan hati manusia. Degil ke kerah ke macam mana pun hati manusia, dia jumpa dengan alam ciptaan Tuhan, dia lembut. Kan? Tapi kalau datang sini pun degil lagi, tak reti lah. Cerita je, maksudnya hati itu Allah mudah. Padahal kata banding apa sangat dia. Pokok kita nak tahu, ya Allah sebesar engkau. Dan inilah sebenarnya disebut ayat Al-Manzurah, iaitu ayat yang Allah jadikan untuk kita lihat. Di sana ayat Al-Quran yang kita baca tu kan, kita baca, kita kadang tak nampak perjalanan Tuhan, tapi datang sini semua rasa air yang cantik. Allah beri nikmat boleh makan lagi. Allahu Akbar. Berapa ramai kawan kita sana yang dah tak boleh makan. Datuk Tan Sri tapi tak boleh makan. Seksa kan. Nurse kata Datuk tak boleh makan masin Datuk. Ya. Tan Sri lemak tak boleh. Ya. Ini Tun tak boleh makan pedas. Ya. Tak boleh makan manis. Allah Akbar. Habis saya boleh makan apa jenis. Datuk boleh makan kulit roti je tu. Mana nikmatnya kalau kaya dapat makan kulit roti. Kita hari ni, ya Allah, tuan-tuan dengan rebung, kedemuak lah. Allah buat nikmat. Tapi siapa yang akan fikir ini sebagai nikmat? Kan? Selama ni kita suap saja. Kita ni pun belum tentu kan, tapi tahan sikit lah kan. Kita tak disebut hukum makan nasi sebab agama dia tak payah sebut hukum benda yang kita tahu kan. Supaya Islam tak ajar hukum nak buang air kecil, dia beritahu tak ada kan. Sebab semua dah tahu nak buang air kecil masa berair bukan zit seluar tu kan. Kalau tidak kecilan seluar kita tak beritahu, tapi hukum adab masa berair beritahu. Hukum makan tak beritahu kan. Tapi adab makan, kita terima dulu cantik doa kan? Tapi siapa yang baca doa selepas makan? Yang tu kita telinga Allah Ustaz. Sebelum makan semua Allah barik. Pasal-pasal dah lapar kan. Bila kenyang Islam ajar juga alhamdulillahillazi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Ya Allah, kau beri aku makan, kau beri aku minum, jadikanlah aku orang muslim. Asbab. Ya. Tapi hak tu kita minta baiklah lah. Ustaz awak mana nampak kau dalam hati kita tu clear tu, nak cerita tak buat. Tapi sebelum semua anggaran bukan sini je, tempat lain pun dia dulu. Kan? Silap hari bulan dulu pada Tok Imam lembat baca doa kita baca sendiri. Ya Allah, syukur pasal lapar. Manusia ni kadang-kadang bila dia kenyang dia lupa tu. Berjaga tu. Jadi tuan-tuan, begitu sebenarnya Islam ajar kita. Nampak benda tu simple kan? Tapi sebenarnya di situ ya, kenapa aku ya tak baca doa nak makan? Padahal sebelum makan tadi kan dah bagi lemak cik api lagi dengan sambal, dengan minum, dengan segala-galanya. Tapi yang kita sebut sedap saja. Sebaik cakap lepas makan. Kalau cakap sebelum makan dengan aku tak dapat makan nanti kan. Ini nak cerita, benda ni simple. Saya tak nak bawa benda pelik-pelik pening kita tadi kan. Kita nak cerita dalam suasana panas ada macam ni, simple. Betul lah. Saya nak tanya nikmat je kan. Betul lah nikmat. Rahmat dengan nikmat berbeza kan. Rahmat ni Allah bagi kita sekarang ni datang sini duduk ni. Ni rahmat lah ni. Yang tak datang tu, kalau dia datang sengaja tak nak datang sebab dengar ada ceramah agama, tu tak dapat rahmat lah. Tapi kalau dia ada hal betul, tu cerita lain kan. Tapi nikmat dia tadi yang kita nikmat ni. Ada orang dia tertukar. Nikmat betul ada kuliah tengah hari ni. Dah ni rahmat. Ya. Rahmat Allah buka hati kita. Allah Akbar. Suasana ini. Dan rahmat kita kena sabar. Walaupun tadi Haji tahu Ustaz ni lah gaya bukan senang betul. Memang kalau buat agama confirm payah. Tapi kalau Haji kata perhimpunan hari ni disertai dengan Amy Search yang akan datang menyanyikan oh sampai hujung tu.
kena letak kereta pasal budaya Malaysia dah. Tapi kita kena usaha. Saya duduk di sekolah mukmin tentang 24 tahun. Macam-macam keren nak berlaku. Tapi apabila sampai masa Allah nak bagi hari, Allah datang. Tapi nak bersabar dalam masa yang so, alhamdulillah kita sekali lagi saya kata, satu juga luar biasa. Saya minta maaf saya sebut pada Haji dulu. Dari dulu banyak orang berpandangan seolah macam tak ada ni, kalau yang main naik motor besar ni tak ada kepala kat agama lah kan. Dia main pusing je. Tapi sebenarnya kita telah menunjukkan bukti bahawa sangkaan anda adalah salah. Kan? Kita di sana ada jiwa yang besar yang sebenarnya kita reti nak mengangkat. Ini nikmat Allah bagi, dan kita nak gunakan nikmat itu untuk dipulangkan ke jalan Allah. Dan pada hari ini Haji kata kita bawa keluarga. Dan ini hasrat. Saya mahu nak offer dulu kalau kita nak buat satu program ini memang penting. Sebab apalah nilainya kehidupan seorang manusia itu walaupun dia kaya macam mana pun, ya, tapi dia tak ada keluarga. Ataupun dia ada keluarga pun macam tak ada keluarga. Apa makna? Kan? Sebab tu orang-orang tua-tua dulu kalau jumpa kita, dia tak tanya kita kaya ni kaya duit tak? Ada dia tanya, Haji berapa million dah bisnes? Tak ada. Kan? Berapa orang anak? Kalau yang nakal saya tanya berapa orang isteri, kan? Nak ceritanya bahawa itu sebenarnya yang hakikat, kan? Kan punya orang tua dulu pun pandai, walaupun dia tak kata itu agama, tapi dia cuit hati kita dengan benda yang betul, pertanyaan yang betul, kan? Kalau kita tanya berapa dah, macam mana dah bisnes dah, nampak macam manusia ni dihidangkan dengan kebendaan. Tapi bila tanya tentang ini kebahagiaan sebenarnya. Sebab orang yang banyak duit belum tentu ada keluarga yang kuat. Jadi insya-Allah saya ingin depan ni kita bincang. Cuma saya nak mengambil satu benda. Sebelum kita berjumpa cara berkeluarga macam ini, kita baca doa selalu. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Satu doa yang kita baca dan kita dengar, boleh katakan semua imam kalau berdoa yang ini dia tak tinggal, kan? Tapi kita rasa tak yang kita sebut ni, kita faham tak apa yang kita minta, kan? Kalau kita nak minta ni benda yang kita faham, dia lagi seronok lah, kan? Dia lagi seronok lah. Kalau kita nak minta benda makan pun sama juga, kan? Kalau kita boleh beritahu nak makan ni masak kuning cili api, ada kan Ustaz? Kata ada satu masakan Negeri Sembilan yang sedap tu, apa nama tu yang kuning dia kan dia lambat sampai tu kan. Sebut masak lemak cili api, sampai tu. Sama juga kita dengan berdoa, kita doa Allahumma rabbana hab lana min azwajina. Apa sebenarnya kasat hati kita yang kita minta, kan? Dia nak kena ada dengan baru itu supaya kita dapat rasa. Saya nak bercerita ada cerita ni juga, yang mana kita diajar doa ini dalam ayat Quran. Ini bukan doa, sebab doa ni dia ada beberapa kategori, ya. Satu, doa yang daripada ayat suci Quran, dan ibu kepada segala doa ayat suci Quran ni ialah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Itu ibu dia. Sebab semua kita doa berjela-jela tu, baliknya nak ke situ lah. Ya Allah, beri kami dunia ni baik, akhirat baik, selamat pada neraka. Martabat kedua, doa daripada Quran selain daripada Rabbana atina tadi ayat-ayat, dan yang kita sebut Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ini adalah doa daripada ayat yang kita mohon. Ya Allah, nak kena rasa setiap kali sebut tu, kena rasa. Kalau kita tak rasa, tak ada benda, kan? Sama juga saya pernah cerita, kalau kita ambil air semayang, kita ambil semayang sama dah berapa puluh tahun kita ambil semayang, apa perasaan kita masa kita ambil air semayang? Kan? Ada Ustaz, panas nak sejuk ambil semayang, sejuk sikit. Betul nak semayang kena kan? Ulama ajar kalau kita ambil air semayang itu, masukkan dalam jiwa kita yang pertama, betul bila kita basuh tangan, ya Allah, Engkau cucikanlah dosa daripada tanganku ini seperti mana jatuhnya air. Kan? Baru dia rasa seronok. Ustaz kalau dalam nak kira lapas gitu 1.5 jam baru ambil wuduk baru habis, kita tak payah, datang ke perasaan je, lintasan minta dosa je tu. Bila kita komo-komo, siapa yang ambil wuduk terus basuh muka, dia dah rugilah berapa step tu kan. Yang pertama tadi dosa tangan dia tak minta buang,
Lepas tu bila dia berkomoh-komoh, ya Allah ya Tuhanku, engkau keluarkanlah dosa daripada mulutku ini seperti mana jatuhnya air tadi. Kan banyak tu kan, sekali keluar tu. Bila sedut air ke lubang hidung, ya Allah kau jatuhkan dosa daripada hidung aku. Weh, banyak. Kau ustaz basuh muka, ya Allah ya Tuhan, kau jatuhkan semua dosa dari mukaku ini seperti mana jatuhnya air. Semualah habis semua. Kan? Baru kita rasa Allah seronoknya nak ambil wuduk. Habis wuduk nak ambil lagi, tak ada masalah. Ustaz, berapa kali yang tu kena sebut, berapa kali setiap kali ambil wuduk? Berapa kali satu hari nak ambil wuduk? Berapa kali benda pun? Tapi yang wajib 5 kali. Kerana Nabi SAW pernah sebut pada satu hari, pada sahabat-sahabat dia, kalau sekiranya di depan rumah kamu ada satu sungai yang mengalir laju, air dia laju, lalu kamu mandi dalamnya sebanyak 5 kali sehari, Nabi kata, hal yabqa min daranihi syai', ada ke tak kotor lagi dah? Tak payah gosok lah kalau air macam tu, duduk dalam tu tak payah gosok, tak boleh 5 kali, bukan sekali mandi, 5 kali, kan? Hal yabqa min daranihi syai', ada tak kotoran? Kata sahabat Nabi, ya Rasulullah, tak ada. Memang kalau 5 kali sehari mandi bos, kita sekali sehari boleh bukan menjomel kan. Kata Nabi, itulah umpama orang yang ambil wuduk. Siapa yang ambil wuduk 5 kali sehari, dia tak ada dosa. Kalau 6 kali lagi lagu aja, kan? Dan kalau setiap kali ambil tu kita rasa, ya Allah, dosa dah jatuh dah. Muka ni tak ada dosa, di tangan dah tak ada dosa. Ya Allah, kau jatuhkan dosa daripada tanganku ini seperti jatuh air keluar. Kalau gini malah lagi dah ambil sembahyang. Dan kita tak rasa nikmat tu, kita tak macam mana ni? Jadi lihat, jadi payah, jadi susah, kan? Padahal sebenarnya Allah nak. Sama juga dengan doa tadi. Bila kita doa, ya Allah, Allahumma rabbana, ya Allah, hablana min azwajina, Allah, engkau berilah kepada kami isteri-isteri. Jangan salah faham pula, disebut isteri-isteri kan? Kalau ada ustaz, main isteri-isteri dah tu. Isteri-isteri ni perkataan jamak kepada bahasa Arab, ya. Pasal kita sebut hablana, gamai, ya. Jadi min azwajina wa zurriyyatina, kita minta setiap masa kita dapat isteri yang baik, dapat anak yang menyejukkan mata hati, sejuk mata tengok, kan? Wa ja'alna lil muttaqina imama, dan kita minta biar kita ni sebagai seorang suami jadi pemimpin kepada anak-anak dan isteri yang bertakwa ini. Bukan mudah, kan? Cakap mudah lah, tapi kalau kita niat itu. Ada orang tanya saya, dia kata, ustaz, kalau orang lelaki baca doa untuk isteri yang baik, dah kami yang perempuan baca doa apa? Kan? Doa tu juga sebenarnya dalam bahasa Arab ni, kalau yang baca dia lelaki, yang minta kepada isteri yang baik. Kalau yang baca tu isteri, maka untuk minta suami. Nanti kata ustaz, tu azwajina tu kan dalam bahasa Arab isteri. Jadi kami yang lelaki nak baca doa apa? Kan? Dia selalu timbul soalan macam ni kan? Kami ni doa baca apa? Tak payah, yang kita baca sama. Azwaj itu kalau yang baca perempuan ialah untuk suami dia, kalau yang baca lelaki ialah untuk perempuan. Ada juga orang tanya saya sama juga, ustaz, kalau orang lelaki meninggal dapat bidadari, kan? Orang perempuan meninggal dapat apa? Dia tanya juga, kan? Ustaz pun jawab dapat bidadara, kan? Tapi sebenarnya itu betul bukan jawapan dia. Dia saja keluar. Sebenarnya Allah Subhanahu Wa Taala dia bagi benda yang kita nak. Allah bagi dalam surga nanti benda yang kita nak. Sebab tu datang dunia ni kita kena tahu benda kita nak, kan? Saya baca doa lah, tapi awak nak benda, kan? Nak tu ada sini. Pernah pada satu hari Nabi SAW dalam peristiwa Mi'raj dia naik ke langit, Nabi dia beri melawat syurga. Melawat syurga, dalam syurga tu bidadari ramai. Semua lawa-lawa yang tak boleh dibayangkan. Dalam ramai bidadari itu ada seorang bidadari yang hitam manis. Yang lain semua elok, dia seorang hitam manis, kan? Nabi balik turun ke bumi. Nabi ni saja, tapi tak cerita apa yang berlaku ni. Tapi Nabi turun tanya sahabat-sahabat. Jom tanya sahabat-sahabat dia, ini wahai Abdullah, nanti kalau engkau meninggal, kau nak bidadari yang macam mana? Ya Rasulullah, saya nak bidadari yang putih, berseri-seri. Tanya semua. Ada seorang dan sahabat tu kata, ya Rasulullah,
saya kalau takdirkan mati nanti dapat bidadari, saya nak yang warna hitam manis. Ya Allah, dah ada sana. Ni Tuhan ni dia faham apa yang kita nak. Inilah sebab tu kita kena ada sentiasa rasa tu. Kan? Jadi kalau kita baca doa, ya Allah, aku doa ni aku nak sungguh aku dapat seorang isteri yang baik. Nak sungguh dapat seorang suami yang baik. Nak sungguh dapat seorang anak yang baik. Allahu Akbar. Kan? Percayalah kalau hari ni tak dapat dunia, akhirat Allah pasti bagi. Tapi kalau kita tak minta, ataupun kita minta tapi kita tak faham apa yang kita minta, kan? Jadi permintaan itu yang kita perlu masukkan dalam hati kita ni bila kita banyak. Ya? Dan apabila kita minta dalam suasana itu berbeza, ya? Permintaan yang paling terbaik yang mana apabila kita bersunyi hanya dengan Allah SWT. Sebab ulama kata kalau boleh sibuk macam mana pun hidup kita, besar macam mana pun nego kita, hebat macam mana pun apa yang kita nak buat, bangunlah pada waktu malam di saat orang lain tidur untuk meminta kepada Allah. Itu yang terbaik. Ya? Malam-malam try sekali. Susahnya nak bangun malam memang betul. Susahnya untuk semayang je. Tapi kalau tengok bola boleh kan? Boleh, tak ada masalah. Tengok bola 4 pagi orang bangun. Kan? Tidur dah tu, bangun. Ada yang tak tidur terus. Tapi bila sebut semayang 2 rakaat, la ilaha illallah, rasa dia hempak batu. Payahnya. Tak apa, letak dalam jiwa, aku nak juga bangun walaupun sekali 1 bulan. Oh tak daya ustaz ke? Sekali setahun? Oh tak larat ustaz. Sekali seumur hidup? Oh tak larat ustaz. Mati ya. Senang. Dah tak larat juga. Tapi cuba tanya orang yang boleh bangun seminggu sekali, apa banding jiwa kita yang bangun sebulan sekali? Cuba tanya orang yang boleh bangun tiap-tiap malam, Allahu Akbar, hati dia kena berubah. Sebab minta dengan Tuhan, kan? Minta dengan Tuhan. Ini benda dia. Sebab tu kita berkata, Ustaz, saya ni memang anak ada, isteri ada seorang, anak ramai, tapi saya tak rasa bahawa saya ada anak dan ada isteri. Keluhan itu betul tak? Isteri pun kadang-kadang gitu juga. Ada saya dapat mesej dari Allah, macam-macam mesej. Ustaz, suami saya ni banking Ustaz. Suami saya ni ini suami saya ni saya percaya dia ada perempuan lain. Macam-macam tu. Macam-macam. Semuanya nakkan kebahagiaan. Tapi kadang-kadang kita tak betul macam itu. Di mana yang kita nak? Ya? Dan Islam menggariskan bahawa dalam benda yang paling besar, ya, dalam kehidupan ini, yang paling istimewa dan paling diingini semua adalah kebahagiaan rumah tangga. Tapi apa makna bahagia? Kita ingat bahagia ni sebab dia kaya. Saat saya ni tak bahagia langsung sebab miskin, no? Kan? Kadang-kadang orang tu miskin, tapi kita tengok iri hati tengok bahagia dia. Iri hati, tunggu kan? Saya ada satu makcik kat sekolah mukmin tu. Dia dari segi kerja dia, ya Allah, dia pembantu makmal. Suami dia tukang kebun. Tapi anak dia 3 orang dekat Maktahfir dulu. Sekarang dah tak ada dah 2 orang di sini. Lepas tu dengan keadaan dia ni, kita pun tak percayalah kan, dengan pendapatan dia, dengan dapat tu. Setiap kali datang dengan suami dia, kadang-kadang naik motor je, kadang-kadang naik kereta kancing. Tapi bila datang tu bawa bulan puasa ni, cakap pada kalau ikut logik makcik ni mana dia nak ada dahsyat kan? Lepas tu anak dia sebab Ustaz, anak saya semua sekolah swasta Ustaz, saya bayar tak apalah. Sebab saya terasa dia dapat sekolah agama ni banyak kesan dia. Lepas kalau datang sekejap bawa air, saya pun jadi heran makcik ni, Tuhan bagi dia rahmat tu. Pada suami dia tukang kebun je kalau ikut logik kan. Di sana ada orang yang datang anak mantap pakai Mercedes kat sekolah mukmin. Dia bawa makanan untuk anak dia seorang je. Sungguh kan? Lepas tu saya tak pernah tengok dia datang dengan isteri dia. Kata isteri dia datang tengok anak ataupun suami kan. Jadi lepas tu duduk dengan anak tu bisik, tak tahu dia bisik kan. Seperti itu bila saya bukan nak korek rahsia orang, tapi kita nak tahu sebenarnya apa masalah. Kadang-kadang member kita dia cerita, Ustaz ni dia adalah kontraktor besar, tapi dia kerana Allah tak bagi dia nikmat, walaupun harta dia banyak, walau dia dapat benda tapi tak rasa hidup bantu masalahnya banyak kan. Yang makcik ni happy manja, hidup dia, ya Allah. Akak dia, Kak tak payahlah bawa banyak-banyak ni, tak Ustaz, akak pun nak nampak cik pahala dulu. Kita kadang-kadang dia, ya Allah, kita pun malu tak. Sebab dengan keadaan mata kasar kita nampak dia tidak semampu orang lain.
Tapi bila Allah dah buka hati dia dapat rasa kemanisan, kan? Jadi ini orang kata tadi, nikmat yang paling besar bukan duit, bukan rumah, bukan harta. Saya sebut keluarga. Daripada sini. Sebab itu Allah kata bahawa hendaklah kamu takuti kerana sesungguhnya anak isteri itu jadi fitnah. Seorang suami tanggungjawab dia isteri tanggungjawab daripada suami dan anak-anak. Tapi tak sebesar tanggungjawab suami mengajar isteri dan anak-anak. Ya, tak sama. Sebab ada orang ada jumpa saya baru ni, satu kakak dengan abang daripada Bentong. Ustaz, saya nak jumpa Ustaz bawa suami saya. Saya kata, apa masalah? Ustaz, tunggulah saya nak datang juga. Suami dia pun datang. Saya pun tak tunggu dekat rumah. Tak sekolah. Apa masalah akak? Kata, Ustaz, saya dah jaga anak dekat rumah macam ni punya susah. Tiba-tiba anak saya gagal, suami saya marah saya. Dia kata saya ni tak pandai jaga anak. Saya dah keluar cari harta, dah cari keluarga. Kata, Kak, suami dia ada, suami semua je. Kata, Kak kalau boleh tak boleh nak cakap, jadi saya pun dah susah hati dekat ni, kan? Nak saya tak puas hati selagi tak sebut. Kata gini lah, apa yang berlaku ni kakak terima sebab suami adalah raja dalam hidup kita, kan? Tapi suami pun kena faham, janganlah apabila awak bagi duit artinya isteri kena buat segala-galanya. Semua mendidik anak tak betul, awak salah. Tak boleh jadi abang, kan? Sebab apa sebenarnya tanggungjawab didik anak ni abang, tanggungjawab didik isteri pun abang. Kalau setakat abang bagi duit ke isteri suan, itu salah ke isteri tak betul. Baru ni okey sikit Ustaz dia kata. Akak dia memang dia cakap lebih sikit lah, kan? Dia kata pada isteri suami dia tak banyak cakap. Cuma saya kata gini lah, sebenarnya benda ni akak bereskan di rumah je, kan? Bincang dengan elok. Itu lah Ustaz, saya ni rasa saya asyik salah je. Nanti saya tak puas hati. Kadang-kadang orang lelaki pun setahap juga, kan? Mesti nak jalan perempuan saja tak boleh tu, kan? Dia orang ni, dia perlu bernam pada kita. Tapi nama mungkin dia kena give and take lah. Jangan nak main terhala, kan? Sebab tu dalam agama Nabi ajar kehidupan yang bahagia kena ada tolak ansur. Pada satu hari Rasulullah SAW suruh Aisyah buat air. Bila Aisyah buat air, Nabi minum. Nabi letak slow Nabi letak. Kenapa ya Rasulullah? Tak sedap ke air ni? Kata Rasulullah, sedap air ni. Memang air ni apa? Dah bubur gula ke air ni? Dah bubur dah ya Rasulullah. Tak apalah, dia bila tinggal minum, Aisyah minum. Bubur punya satu bugal masih slow je. Saya kata, ya Rasulullah, aku minta maaf lah pada engkau, tidak niat lalu nak ngena ke engkau, kan? Tapi tersilap, kan? Tapi Nabi tak malu, kan? Tapi Aisyah malu tak ke dia boleh buat itu? Dia malu. Tapi kalau sekiranya suami dia ini lori garam mana tumpah teruk sini, kan? Sebab isteri pun, Allah, aku dah hari-hari kerja macam susah macam ni, dia boleh, kan? Tapi macam mana Aisyah boleh kena gitu? Dia malu, ya Rasulullah, minta maaf ya Rasulullah, aku tu. Ustaz tak marah dia tu. Tak marah sungguh. Pasal apa? Pasal Rasulullah dah tahu bahawa ini bukan sengaja, ini silap. Tapi nak cari kita payah orang nak kena tu, kan? Kalau bubuh air dalam ni air garam, nak kata pesaka apa? Ni darah tinggi ni. Cakap tu main bisa banyak, kan? Dalam member. Tapi bayangkan kita kalau kita buat dengan macam tu, kau dah bubur gula ke belum, kan? Dia dah lain rasa. Kita tu, yang ini pun Nabi ajar je. Kita tak sangka, kan? Itu benda tu Nabi ajar. Kan sampai satu hari Rasulullah SAW duduk dengan Aisyah. Lalu dia katakan, Aisyah kata, ya Rasulullah, Aisyah apa ni, tanya dia, dulu Nabi minum ni jadi kat belah mana? Aisyah tadi kau minum ni kat belah mana? Aisyah kata, ya Rasulullah, saya minum belah sini. Rasulullah pun Nabi minum belah tu juga. Satu sahabat minum belah tu. Allah, mesra tak tuan? Benda tu bukan lakonan tu. Bukan lakonan, lakonan dia lain, kan? Kita ni lakon straw dua. Betul tukar jadi straw. Satu gelas, kan? Dia minum tu. Maknanya hati Aisyah kata, pandai sungguh Nabi ni ambil hati aku, kan? Kata kalau lah seronoknya lah, macam kita mula-mula kahwin dulu, kan? Minum macam ni setempat dia. Jadi dulu masa kahwin setempat dah. Tak ingat dia lah.
Ini cerita kawan tak bosan, cerita motor lah senang kan. Pasal saya ustaz sebutkan dulu, kalau masa belum kahwin, kalau bawa awet keluar, duduk rapat tak? Rapat kan? Oh, gini pegang. Lagi tekan brek, lagi seronok kan? Tapi ustaz kata nak tahu orang tu kahwin lama ke baru, tengok dia naik motor. Kalau dah lama kahwin, isteri duduk jauh, tengah tu boleh seorang anak, jauh buka-buka kan? Yang ini tuan-tuan untung, sebab tuan-tuan naik motor rapat, betul tak? Ni macam mula kahwin manjang kan? Mana boleh nak duduk jauh-jauh, betul tak? Kau duduk jauh je. Betul tak? Mana tahu kau pegang kat belakang tu, dia punya tu bakul tu tak? Tu sebab saya selalu melawak kat kawan-kawan. Dia tahu tengok orang motor besar ni, daripada mula kahwin sampai sudah mesra. Sebab duduk rapat manjang kan? Orang biasa, ada 2 orang anak lagi jauh, 2 cinggang tengah tu. Isteri duduk belakang je kan kita. Ada macam ada orang tu. Allah bagi kelebihan orang motor besar ni. Orang pandang semua mesra berlakon. Tapi biarlah mesra tu jangan masih nak motor je kan. Yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam menangani kehidupan berkeluarga, dia juga berdepan dengan suasana, jadi tu siapa ni? Kan? Kadang-kadang memang ada isteri dia Aisyah, kadang-kadang tengok Rasulullah pergi rumah Hafsah lain kan. Lepas tu tengok pula pergi rumah si isteri yang dia jadi lain, itu naluri manusia. Kena adalah kan? Cuma kesilapan kita hari ini yang cemburu perempuan. Sebenarnya dalam agama yang kena cemburu lelaki. Perempuan tak payah cemburu. Itu terbalik, lelaki tak cemburu, perempuan pula cemburu, betul tak? Mana ada lelaki-lelaki cemburu? Kadang-kadang isteri dia kerja pejabat keluar dengan bos dia.